Perang Sangkil, episod yang cuba dilupakan. Perang Sangkil berlaku sekitar 1870. Why do I try? Why do I try? Dan ini merupakan perang di antara etnik Melayu dan orang asli. Sangkil, gelaran yang diberikan oleh orang asli, terutamanya bagi etnik Melayu yang berasal dari Rawa dan Mandailing. Ketika konflik berlaku, orang asli terpaksa berpindah randah dari satu kawasan ke kawasan lain bagi mengelakkan diri dari ditangkap. Mereka yang menentang pula dibunuh tanpa belas kasihan. Kebiasaan orang asli yang ditangkap dijual untuk menjadi gundi atau hamba kepada pembesar Melayu. Perkara ini turut dirakamkan di dalam penulisan oleh ramai pegawai-pegawai British yang ditempatkan di Malaya ketika itu dan termasuklah J.W.W. Burke. Beliau menulis, lelaki dan wanita di sini memburu kaum-kaum Sakai dan orang asli untuk dijual dan dijadikan hamba. Orang-orang ini dari pemerhatian saya melayan hamba mereka lebih teruk dari yang lain. Kita belajar di sekolah bahawa J.W.W. Burke dibunuh kerana cuba untuk masuk campur di dalam urusan pembesar Melayu dan beliau tidak hormat dan cuba mengubah tradisi Melayu. Cuma apa yang tidak disampaikan ialah, beliau cuba untuk mengharamkan perdagangan hamba yang mana ketika itu menjadi tradisi dan sumber pendapatan pembesar Melayu. Pada tahun 1814, pihak British melancarkan dasar untuk menghapuskan penghambaan. Mereka juga mengharamkan kapal-kapal British dari membawa hamba. Akhirnya pada tahun 1833, Slavery Abolition Act diperkenalkan. Keputusan membebaskan hamba di negeri itu adalah dengan daya usaha Sir Hugh Low, residen Inggeris di Perak. Dalam tahun 1878, Raja Yusuf telah bertindak atas arahan Sir Hugh Low supaya semua hamba-hamba didaftarkan. Dalam soal perhambaan ini Sir Hugh Low amatlah tegas. Raja Idris, Datuk Raja Mahkota dan orang kaya Temenggung telah tidak berjaya untuk mendapatkan lanjutan masa hingga kepada tahun 1884 sebelum hamba-hamba dihapuskan di Perak. Walau bagaimanapun, beliau tetap mencadangkan supaya 31 Disember 1883 sebagai tarikh hamba-hamba ini dibebaskan. Raja Idris dan lain-lain pembesar akhirnya bersetuju, dengan beberapa resolusi antaranya adalah memberikan ganti rugi kepada tuan-tuan punya hamba, mengikut kadar syarat-syarat pembebasan hamba dengan bayaran maksimum sebanyak $30 untuk hamba lelaki dan hamba berhutang, serta $60 untuk hamba perempuan. Dalam jangka masa antara Oktober 1882 hingga 31 Disember 1883 iaitu tarikh resolusi diluluskan oleh Majlis dan tarikh hamba-hamba dibebaskan, semua hamba-hamba tetap berkhidmat dengan tuan-tuan ataupun membayar daripada jumlah kadar syarat-syarat pembebasan hamba yang perlu dibayar oleh kerajaan negeri, mengikut kadar maksimum $15 untuk hamba lelaki dan $30 untuk hamba perempuan. Di dalam masa peralihan itu juga semua hamba-hamba akan didaftarkan dan dipindahkan daripada tuan punya hamba.